Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Apa khabar semua murid-murid 5 excellent? Saya harap kamu semua dalam keadaan baik dan sihat. Kita bersua lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran fiqh Islam pada hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar bidang adab dan akhlak. Buku teks muka surat 166. Okey, semua boleh rujuk dalam buku teks muka surat 166 di bawah tajuk berjual beli dengan berhemah. Okey. Pertama sekali cuba tengok gambar ni. Okey. Gambar ni adalah di mana? Di kantin. Kantin sekolah kan? Dewan makan. Biasanya kantin lah di sekolah. Kan kalau tengok kat sini ada murid-murid sedang membeli makanan, sedang beratur, dan di sini juga dipaparkan doa makan. Okey. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Doa makan. Ni dan juga ada juga murid yang sedang duduk di atas meja sedang menjamu selera, sedang makan di kantin. Okey. Jadi kita setiap hari bila kita nak membeli makanan di kantin, kita akan membeli makan di kantin kan. Selain daripada kita makan di kantin, kita akan membeli makanan. Jadi untuk kita membeli makanan sama ada di kantin atau sebagainya, kita ada adab. Kita ada adab sebenarnya yang ditetapkan dalam Islam. Jadi tajuk kita hari ini ialah berkenaan dengan adab berjual beli. Okey. Kita masuk buku teks muka surat 167. Jual beli. Pengertian. Okey. Jual beli ialah akad. Apa maksud akad? Akad ni maksudnya pindah. Okey. Akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemiliknya secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Okey. Sekali lagi, jual beli itu apa maksud? Ialah akad pemilikan harta. Maksudnya sesuatu perjanjian yang menyebabkan berpindah milik. Yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal. Maksudnya berubah pemilikan hak seorang tu secara kekal. Tak terhadap objek, harta atau manfaat. Objek ni contohnya seorang tu dia jual pensel. Contohnya menjual pensel sesungguhnya. Jadi asalnya pensel tu adalah milik penjual tu. Tiba-tiba bila dia jual, ada orang yang membeli. Maka bila orang itu membeli, maka hak milik pensel tersebut berpindah kepada orang yang membeli tu. Dia pindah milik. Selain daripada objek boleh juga harta atau manfaat. Manfaat ni contoh macam jual tanah dan sebagainya. Okey, jual tanah ataupun apa saja. Okey. Itu masuk jual beli. Okey. Dalil. Apakah bukti adab dalam jual beli ini ada tersebut di dalam Al-Quran? Di dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dekat sini Allah telah menghalalkan jual beli. Maksudnya jual beli itu dibenarkan dalam Islam. Kita boleh nak berjual beli. Nak beli apa, kita nak jual apa, kita nak beli apa, dibolehkan dalam Islam. Dan Allah mengharamkan riba. Riba ini apa? Tambahan dalam meminta sesuatu. Contohnya seorang itu berhutang RM10 tetapi bila nak bayar RM15. RM5 itu dikira sebagai riba. Riba ni berdosa besar sebab dia menzalimi orang yang diberi manfaat tu. Dia menzalimi orang tu. Sepatutnya dia kena bayar RM10, tiba-tiba kena bayar RM15. RM5 itu sebagai riba. Riba ni berdosa besar. Tapi kalau jual beli ni memang dibolehkan dalam Islam. Hukum apabila kita berjual beli, jual beli adalah harus. Harus ni maksudnya boleh buat. Selagi memenuhi syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara yang diharamkan dalam Islam. Okey, kalau kita nak jual beli ataupun kita sebagai nak penjual, kita nak jual, mestilah barang yang kita jual tu mestilah barang yang bukannya barang yang haram. Contohnya nak jual barang tu barang curi. Boleh tak boleh? Tak boleh sebab barang curi ni haram, berdosa. Barang yang curi ni barang haram, berdosa. Kita tak boleh curi barang kemudian barang tu kita jual pada orang lain. Tak boleh.
Ataupun kita beli barang yang diharamkan. Contohnya beli apa? Beli arak. Beli arak contohnya. Tu haram. Okey, tak boleh. Ada syarat-syarat yang menyebabkan jual beli itu dibolehkan dalam Islam. Okey, kita masuk pula adab penjual. Okey, bagi kita yang nak jadi penjual ataupun businessman nak jual, ada adab dia. Okay, yang pertama sekali, mesra dan mudah senyum. Okey, mesra ni maksudnya mudah bergaul lah dan juga mudah senyum. Mesti senyum dengan orang. Bila kita nak jual barang dekat orang, mestilah kita kena muka senyum. Takkanlah kita nak muka marah, muka sedih. Kita mestilah muka yang senyum supaya mengeratkan hubungan lagi adalah kita sebagai penjual dan juga pembeli. Jadi bila kita senyum, jadi orang itu akan tertarik kepada kita untuk membeli barang yang kita nak jual. Yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Okey, jujur ni maksudnya tak menipu. Kalau kita menjual barang yang melibatkan timbangan, contohnya nak beli tepung gandum, kita jual tepung gandum. Okey, contohnya dia orang yang nak beli tu, pelanggan kita tu, dia mau beli tepung gandum 1 kilo. Jadi kita jual lah 1 kilo. Jangan menipu. Contoh menipu, dia letakkan suatu benda yang lain dalam tepung gandum tu bagi berat. Contohnya, dia letakkan batu ke, ketul emas ke, ketul emas lain contoh lah. Letak batu ke apa ke bagi berat. Ataupun, dia jual tepung gandum 1 kilo. Tapi bila ditimbang tak sampai pun 1 kilo. Itu menipu. Berdosa besar. Tak boleh tipu. Okay. Mesti kalau nak jual 1 kilo, mesti kita timbang pun 1 kilo lah jual kat dia. Melainkan kalau kita nak sedekah kepada dia, kita letak lebih. Contoh, pelanggan kita tu nak beli 1 kilo tepung gandum, tapi kita jual, kita letak lebih sikit. 1 kilo 100 gram ke. Itu kita niat sedekah ke untuk dia ke. Itu tak apa. Jangan kurangkan timbangan. Itu betul dosa. Yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Ini kita nak jual barang, mestilah barang yang kita jual tu mesti halal. Mestilah barang yang kita jual itu mestilah barang yang halal. Masuk barang yang halal ni ialah apa? Barang tu bukan daripada barang curi. Barang tu bukanlah daripada barang yang kita curi. Kalau barang yang curi itu kita barang yang haram. Mestilah barang itu barang yang jadi hak milik kita. Okey. Dan juga barang tu mestilah berkualiti. Berkualiti tu maksudnya barang tersebut itu adalah barang yang baik lah. Jangan jual pula barangan yang tak berkualiti. Contoh jual barang tu yang nak habis tetes luput. Itu tak boleh. Okey. Dan juga contoh dekat sini tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah. Okay. Ataupun sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Contoh ada barangan yang dibuat daripada babi. Contoh macam biasanya dalam makanan, contohnya macam gula-gula ke, biskut ke, dia letak lemak babi dalam tu. Kadang-kadang dalam paket tu dia tulis bahan ini mengandungi babi. Contohnya, kita tak boleh jual lah kepada orang. Tak boleh sebab kita tahu kan barangan daripada babi haram, tak boleh. Okey. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Contohnya bila orang tu menjual barang kita ucapkanlah terima kasih kerana membeli di kedai saya, kerana datang ke kedai saya. Buat begitu. Okey. Ucap terima kasih dengan muka senyum. Lain kali datang lagi kedai saya. Okey, buat macam tu. Mengucapkan terima kasih. Okey. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Okey, kita hendaklah bersabar. Contohnya macam kita jual barang tapi ada pelanggan datang, dia minta supaya kita turunkan harga. Contohnya dia kita jual barang RM10, dia minta kepada kita minta turunkan harga. Contohnya jual barang RM9 ke RM8 ke, bolehlah. Kita kena sabar. Okey, kita beritahu dia baik-baik. Okey, bahawa harga barang ni memang RM10. Tak boleh nak turun, tidak. Saya tidak modal. Macam tu. Tidak rugilah saya. Bersabar. Okey.
Yang keenam, tidak monopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Ini kes biasanya selalunya yang di kes macam ni, monopoli barang ni contohnya dia sembunyikan barang. Contohnya barang daripada suatu tempat tu sikit, stok sikit. Contohnya minyak masak. Okey, dia beli minyak masak pada banyak-banyak dia untuk dijual tapi dia sembunyikan barang. Okey. Bila dia nak jual dia letak harga yang tinggi. Itu tak boleh. Menzalimi orang yang nak beli. Tak boleh. Contoh macam barangan tu sukar nak dijumpai. Contoh macam stok minyak masak di kedai-kedai lain sudah habis. Kedai dia saja yang ada. Jadi kalau dia jual janganlah letak harga yang tinggi. Kita jual lah dengan harga yang biasa selalu dijual. Kalau jual dengan harga tinggi tu dia mengambil kesempatan. Jadi itu dosa, tak boleh. Okey. Yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Riba ni pun tak boleh. Macam sebut tadi, dia tambahan riba. Tak boleh kita jual lebih daripada benda yang sepatutnya. Contoh barang jual, contohnya barang itu sepatutnya RM10, kita jual RM20. Tak boleh lah, tu terlampau mahal. Zalimi orang yang nak beli. Okey. Okey. Kita masuk pula adab pembeli. Okey, bagi adab pembeli bagi kita yang nak membeli barang, adab dia yang pertama sekali, berkomunikasi secara baik. Kita bercakap dengan baik. Saya nak beli barang ini, berapa harga. Okey, begitu. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram. Kita tak boleh beli barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Okey, sebaiknya kalau kita nak beli suatu barang itu, kita semak dekat ramuan tu. Kita tengok dekat ramuan kita tu, ada babi tak? Ataupun bahan-bahan yang lain yang ada kaitan dengan babi. Kita cek dulu. Kalau tak ada, kita boleh beli. Ataupun kita cek dekat barangan tu ada logo halal. Itu yang terbaik lah. Logo halal kita cek. Okey. Barang ni tak ada halal. Tak ada unsur babi. Boleh dibeli. Okey. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Jangan kita marah-marah dekat penjual tu. Kita nak beli barang, kita kata dekat penjual tu, apalah jual barang mahal. Macam tu tak boleh. Okey, kalau kita tak mau beli kat barang, kalau kita tak mau beli barang kat kedai tu, tak payahlah beli. Ni ada marah-marah kat penjual tu. Kita pergi cari kat kedai lain. Macam tu. Nombor 4, tenang dan tidak banyak karenah. Ni kadang-kadang ni sampai bergaduh dekat kedai. Sebab apa? Dia kata barang orang yang jual kat kedai tu jual barang mahal. Sampai nak bergaduh, sampai nak bertumbuk. Tak boleh buat macam tu. Okey. Yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Kalau macam sekarang ni zaman COVID, kita nak pergi kedai, kita kena jaga penjarakan. Penjarakan 1 meter, aku nak beratok. Okey. Jangan pergi potong queue orang. Potong giliran orang. Tak boleh berebut. Tak boleh bersabar. Kalau ramai, kita beratok tunggu turn. Ada setengah kedai tu yang ruangan dia sempit, dia hadkan satu kedai tu 5 orang saja. Kena ikut syarat tu lah. Jangan pergi masuk. Contoh kat kedai tu ada 5 orang je. Jangan kita sebagai orang yang kenal tak boleh masuk. Kena tunggu orang lain keluar baru kita boleh masuk ikut syarat. Okey, tambah sekarang ni zaman COVID kan. Okey, yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Okey, contohnya kita dah beli barang. Okey, terima kasih. Beli barang ni. Macam tu. Senyum. Mengelakkan pembaziran. Yang ketujuh, mengelakkan pembaziran. Jangan beli barang terlampau banyak sangat. Ingat kepada orang lain saja. Contoh macam kita beli barang tu stok yang terhad. Contohnya macam tadi minyak masak. Okey. Jangan beli sampai 10 ton minyak masak. Tak ingat kat orang lain. Ingat kat orang lain sama. Sebab benda tu benda sikit. Ingat kat orang lain sama. Kita beli untuk kegunaan kita saja sudah. Kalau kita perlu guna satu botol, beli satu botol saja. Jangan beli banyak-banyak. Orang lain pun nak beli juga, nak guna juga. Okey. Yang ke-8, bertimbang rasa, terutama ketika kekurangan stok barangan. Macam sebutkan tadi. Contoh macam ada satu musim tu, minyak masak tak ada. Minyak masak tak ada, tak cukup. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita beli ikut keperluan kita saja. Ingatkan kepada orang lain. Okey. Okey, untuk sesi seterusnya kita sambung next video. Okey, boleh? Okey. Okey, sekian. Wassalamualaikum.